Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syu'unul Fatihah. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله سوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wala yushakkikannak bil wa'd ada muluku'in maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Situ. Betul. Maka jangan kiranya memberi syak akan dikau pada janji itu. Ketiadaan jatuh, mana ketiadaan berlaku yang dijanjikan, dan jikalau tertentu masanya sekalipun. Yakni maksud dia, barang siapa dijanjikan Tuhannya akan dia sesuatu, dan jikalau ada ditakyinkan masanya sekalipun, kemudian maka tiada jatuh, maka tidak berlaku demikian yang dijanjikan, maka jangan memberi syak akan dia yang demikian itu dalam mentasdikkan janji Tuhannya. Itu ada hikmah lain. Setengah ulama menyatakan kalau sekiranya janji itu bersyarat, ya, adapun di sini janji yang tidak bersyarat, bermaknanya Tuhan nak batal boleh, itu hak dia. Kalau janji yang bersyarat dan telah ditamamkan, disempurnakan segala syarat, itu akan berlaku atau ada pembahasan. Walhasil maksud dia, kita jangan ada syak dan sangka tentang janjian dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, minta oleh kamu dan saya, aku perkenankan akan engkau. Maka saigianya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan qadarnya dan beradab ia serta Tuhannya. Yang saigia, yang sewajibnya bagi kita, kita kena kenal akan diri kita, ya, adalah abdi, hamba, fakir, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba, lemah, ya, dhaif kita. Itu semua yang penting kepada kita, memandang akan kekurangan diri kita dan memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, serta beradab serta Tuhannya. Beradab dengan Tuhan, bahawa diingat, jangan dilupa. Itu adab. Ditaat, jangan diderhakai. Itu setengah daripada adab. Berhadap, jangan berpaling, ya, hati. Dan sukun ia kepadanya. Sukun mana diam, no comment, tu maksudnya. Allah beri kita sakit, no comment, ya, dia beri ujian, no comment, sebab dia Tuhan, dia boleh buat apa dia nak. Itu mana ada hikmat di sebalik. Dan semua kejadian ni tidak ada kosong, tak ada. Ma khalaqta hadza batilan subhanak wa qina azabannar. Subhanak. Ma khalaqta hadza batilan, tidak engkau jadikan semua ni batil, sia-sia, tidak. Semua tu ada hikmat. Sama ada hikmat tu dapat kita, maknanya selami, atau kita kaji, atau dapat kita fahami, ataupun sebaliknya akal kita yang cetek tidak dapat mengesan, itu soal lain. Semua tu ada hikmat ilahi. Dan berlaku satu cerita yang masyhur. Seorang yang sakit, lama sakit dia, banyak ada duit dia habis berobat, tidak juga sembuh. Akhirnya jumpa seorang daripada waliullah.
Bila ditanya pada wali itu ubat dia, wali itu tunjukkan saja pada ubat tu, lalu dia menangis sendiri. Menangis dia teresak-esak. Apa ubat dia? Iaitulah kumbang yang duduk dalam tahi ayam kering. Kumbang duduk dalam tahi ayam. Dia tanya wali tu, wali kata tu ubat kau. Dia berkata ubat tu, dia tua, dia melaung menangis. Sebab apa? Di satu masa dia pernah pertikai ke benda. Dia kata apalah faedah tuan jadi ke dulu. Satu masa dulu dia kata apa faedah tuan jadikan kumbang dalam tahi ayam ni, apa faedah? Faedah dia kena sakit. Dia kena sakit bertahun melepek. Tak ada, dah jam dah, tak ada nak ubat lagi dah. Bila wali tu tunjuk situ, melaung dia, apa dia ada salah dengan Tuhan. Yang kau cuba pertikai kejadian Tuhan. Kalau Tuhan jadikan, jangan pertikai, sebab akal kita ni bebal, pendek, kontut. Ya. Jadinya apa yang Tuhan jadi itu ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak kau jadikan semua ni batil, sia-sia, tidak. Dia beri ini ada hikmat. Di antara penyakit ni pun ada hikmat. Corona lah, Corolla, Toyota, macam-macam. Ya. Di antara sakit dia bergegar satu dunia. Jam ekonomi. Tunjuk temerang di China dulu kan. Tentera dia kuat, sekarang tentera dia nak keluar pun tak berani. Zakat dia nak pikul senjata. Nak keluar pun takut. Sebab apa? Tengok. Dia nak bermain api dengan Allah Ta'ala. Gegau sikit dia kan habis terus. Kan? Maka sukun ia pada barang yang dijanjikan padanya. Sukun maknanya tetap hati kita. Jangan ada tashkik, syak dengan Tuhan, tidak. Yakin, taslim, serah diri dan tunduk. Itu adab sebagai hamba. Ya. Dan tiap-tiap ia kepadanya. Dan tetap silap. Dan tetap ia kepadanya, dan tiada syak ia pada yang demikian itu. Pada segala janji yang telah ditetapkan Ta'ala, yakin sepenuhnya dan tunduk. Dan tiada berubah etikatnya dalam tadi. Maka barang siapa di atasnya bersifat ia, maka iaitulah arifin nabillah. Orang tu dia panggil arif, mengenal dia Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Maka jadikan olehmu menyerahkan bagi Tuhanmu, padahal syukur baginya dan pada yang diperintahkannya bagimu daripada kurnia dan tegah. Kerana bahawasanya tiada ada syak itu melainkan bagi yang mati hatinya dan buta mata hatinya. Maka jadikan olehmu, bentuklah diri kamu jadi orang yang berserah diri. Itu di antara hal 7 dalam perjalanan ilmu tasawuf ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu di antara. Za zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut saja nama Allah, iza zukirallah wajilat qulubuhum, berkocak gemetar hati mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana, imannya makin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan saja mereka berserah, bergantung, bergayut hati dia, beristinad, bersandar, tidak kepada yang lain. Hatta kepada diri dia pun tidak, kekayaan dia, kuasa dia, tak ada. Semua hamba. Tuhan nak sentap, sekali sentap dia akan habis. Dengan nyawa-nyawa dia boleh tercabut. Semua itu adalah dalam genggaman kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenallah diri kita. Orang yang kenal diri, dia akan berserah, bergantung dan tidak mengharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan olehmu menyerah bagi Tuhanmu, padahal syukur. Dalam keadaan syukur, segala yang diberi ini pun tak tersyukur kita nikmat. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad, dia akan bahas di belakang. Nikmat ijad, mana Tuhan memilih mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada, menompang sementara di muka bumi Allah Ta'ala. Kita ni penumpang, ya, peminjam, tak ada apa yang kita milik, semua daripada dia. Kemudian yang berlaku tu dengan dia dan balik kembali kepada dia. Ya, minallah billah ilallah. Minallah, semua daripada Ta'ala. Kul kullum min indillah, katakan semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amat butalah mata hati yang tidak
merasai dan tidak, maknanya memandang benda. Yang kedua ialah billah, dengan dia. Allahu kan kamu dan perbuatan kamu. Itu makna kita berjalan semua dengan bi iradatillah, bi ilmillah, bi qudratillah. Kemudian kepada dia balik, wa ilallahi turja'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu keadaannya semua kita dalam, pada hakikatnya dalam pengawasan kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedar dan pandanglah benda itu. Lalu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada apa yang telah diperintahkan bagi kita daripada kurnia dia dan tegah dia. Kerana bahawasanya tiada ada syak itu melainkan bagi yang mata hati, yang buta mata hatinya. Bagi yang mata hati, ya, yang tiada syak itu melainkan bagi yang mati hatinya dan buta mata hatinya. Mati dengan mata dia uji sama gitu. Mimalip te mati, mimalip te tadi maknanya apa? Halip te mati. Melainkan bagi yang mati hati dan buta mata hatinya. Bila mata hati sudah dibutakan, na'udzubillah, bagaimana dia nak berjalan ke hadirat Allah dalam keadaan matanya telah tertutup. Itu juga mata zahir kita. Apabila tertutup, menyebabkan sukar kita berjalan. Apatah lagi kalau buta terus. Ya. Kalau samar, kalau apa, gabun pun kita dah tak sedap. Anak tak boleh bawa kita malam dah, pasal tak apa nampak lah. Itu gelap, gabun ataupun apa, tak berapa jelas. Apatah lagi kalau buta terus. Itu luar. Kalau buta dalam lagi dahsyat. Dia tak boleh berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Maka dia belenggu oleh makhluk, dia jadi hamba kepada makhluk. Itulah satu kehinaan diri manusia apabila dia diletakkan menjadi hamba kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kehinaan yang paling hina. Kerana inilah kata muallif, tuan pengarang kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallahu sirrah, di an la yakun zalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan linuri sariratik. Tujuan diperbahas tadi supaya jangan ada sedikit pun tashkik, perasaan syak atau sebagainya tentang janji Tuhan, supaya li an la zalik qadhan, supaya benda tidak menjadi cedera pada basirah, ya, hati kita tadi. Wa ikhmadan, madamkan akan nur sariratik, sir batin bagi batin hati kamu. Atau tujuan dia supaya tiada demikian syak itu mengkurangkan, mana mencederakan pada mata hatimu yang sangat-sangat penting dijaga supaya sentiasa mata hatinya terang, ya, dapat memandang tepat kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan duduk dikekal dalam makrifat yang sentiasa bertambah. Satu, dan memadamkan bagi cahaya rahsia, memadamkan bagi sir, ya, bagi sir mana batin bagi batin hati. Pada Syabban dia duduk yang ketiga tu, ya, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir. Situ letak sir, rahsia bagi rahsia batin hati tadi. Sebab bila terpadam sahaja dua ni habislah tuan, ya, habis. Manusia itu akan dirosak serosak-rosaknya. Bila terpadam saja nur daripada basirah, daripada sarair batin hati dia tadi, rosak. Ketika dia berjalan ikut dan ni lah. Siapa yang memandu dia ketika itu? Nafsu wa syaitan, ya, nafsu dan syaitan yang akan memandu dia. Berjalan dia jalan, nafsu duduk dia duduk, nafsu makan dia makan, nafsu kerja dia kerja, nafsu, ya, tidur baring nafsu, sampai mati pun dengan nafsu dia habis. Maka orang ni akan jadi hina sehina-hinanya. Sebab itu kita kena keluar daripada diperhambakan oleh nafsu, supaya kita jadi hamba sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja berjalan untuk menuju kepada makamil abd, makamil ubudiyah, makam kehambaan. Yang tadi penting apa? Ialah terangnya batin hati itu. Kena jaga. Maka terang ni dengan banyak zikrullah, dengan banyak muraqabah, musyahadah ke Tuhan. Maka benda yang memadamkan balik merosak ialah apa? Asyak, ni syak dibincang. Jaga ni penyakit besar ni, viral besar ni, lebih teruk daripada corona gitu.
Corona dia mati. Yang ni kalau mati dalam habis. Mati luar luput nikmat duniawi, mati dalam luput nikmat ukhrawi. Lagi besar. Dan sesungguhnya telah terdahulu sebut bahawasanya mata hati itu iaitu nurun. Mata hati kita ialah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati dengan wasitah quwwatul iman. Ya, quwwatul iman allazi yusmiru halawatul ibadah wa halawatul ma'rifah dan sebagainya lah. Dia akan membawa kepada kemanisan iman, kemanisan amal, kemanisan pengenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berlazat dia melihat syuhud akan Allah Ta'ala. Ya, itu semua nikmat besar-besar tuan-tuan. Itu kalau dapat, masya-Allah, tamam, ya, hidup sempurna seorang tadi. Selagi tak dapat, dia diperhambakan oleh yang lain, ini bahaya. Kemudian nur itu beroleh pertunjuk akal dengan dia. Dengan nur tadi, akal akan berjalan betul. Akal akan memikirkan betul, tepat, cantik. Pikiran dia semua membawa kepada keridaan Allah Ta'ala, menambahkan makrifat dia dengan Allah Ta'ala bila ada pancaran nur daripada Allah Ta'ala, atau nur iman, ya, tercempakkan. Dalil dalam firman Allah Ta'ala, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir. Tidakkah hati itu dilapang tenang apabila dipancarkan nur daripada Tuhan, atau nur disebut dalam Al-Quran. Adalah hadis Nabi kata, innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa syarah. Nur itu bila masuk dalam batin hati seorang, dia lapang, tenang, tentram. Ya. Bermakna kalau nur tadi kurang atau padam, habis. Ya, macam mana orang bila tak ada nur. Ya, mata tak boleh melihat, gelap. Tentu ada berjalan sukar. Ya. Kalau tengah bawa kereta, tiba-tiba lampu kereta padam tengah malam. Lalu pula bahau, habis. Turun bukit, bahau, kan, selekor itu macam api kita padam. Tekan brek pula putus. Wah, habis terus. Wassalam. Begitulah rohani itu. Yang berjalan menuju hadrat Allah Ta'ala. Berat air suka hati. Habis. Jadi kita berjalan memerlukan apa? Nur. Berjalan pun dengan apa? Nur. Sebab hakikat diri kita pun nur. Ya, hakikat insan diri kita, roh kita apa? Jenis nurani. Bukan jenis jismani, ajsam. Ajsam sangkau ini kan. Ya, ataupun baju. Ya, hakikat diri kita dipakaikan dengan baju jasad yang ada ni. Dan baju bila pakai lama-lama dia buruk, lepas buruk dia koyak, lepas tu baling tong sampah. Kalau jasad kita ni baling ke dalam liang lahat tu. Jasad kita yang kita jaga ni sakit, kita takut ni semua kena baling dalam liang lahat tu. Jadi sumbat dalam liang lahat. Dia tu, siapa dia tu? Hakikatul insan. Diri manusia tu yang kita nak jaga, diri kita ni. Siapa diri kita? Dia tu lah. Tahu dia. Tu hakikatul ruh. Dia panggil nama dia ruh, qalbun, fuad, sir, syarab, tu semua nama-nama dia. Ya, nama-nama dia mengikut martabat kedudukan dia dengan Tuhan. Kalau teruk sangat dia panggil nafsu. Dan naik atas sikit kan, dia namakan dia dengan qalbun, fuad, ya, syarab, lub, sir dan seterusnya lah. Jadi yang kita nak jaga dia tu, sayangkan diri kita. Ya, diri kita tu kena sayang. Bagi ke dia makrifat betul dengan Tuhan supaya dia tidak terazab dalam dunia dan akhirat. Ya, bila kita bagi makrifat Tuhan, jiwa kita terazab. Walaupun duduk dalam banglo besar, kereta besar, semua besar kan. Tidak, dia terazab. Tidak ada ketenangan. Ya, ketenangan tak ada. Tuan-tuan tanya lah orang kafir mana ada tenang kan? Orang kafir, tuan tanya mana ada tenang? Tak ada, dia tak ada tenang. Bohong kalau kata orang kafir itu tenang. Sebab alat penenang tak ada kat dia. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub.
Tidakkah dengan menghadapkan hati kepada Allah, zikrullah, hadap hati ke Tuhan, itu saja Tuhan kata. Tanya orang kafir tu, tanya toki besar tu, macam toki kuy, banyak pening hari tu. Pening lagi. Kita tengok rumah dia berlapis, kereta dia macam used car, kan? Duit dalam bank, tolak duit orang, semua duit dia, kan? Tapi apa dia kata? Apa? Tak ada. Quran dah pump, dalam Quran dah ada lah. Ketenangan jiwa apabila bertawajuh hati ke hadirat Tuhan, itu saja. Dalil tu ayat Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maka dia tak dapat, kan? Mana ada? Tanya orang kafir, tuan-tuan tengok toki mana pun, dia ronsing aja. Semua duduk dalam kerunsingan, tak ada ketenangan. Dia dah kaya, dia ronsing nak kaya lagi, kan? Dia tengok kaya, nak kaya lagi, ronsing. Tenang tak ada. Ya, tenang bila menghadap dengan Tuhan aja. Sebab tu Quran dah naskan. Tak ada siapa boleh cabar Quran. Dia cabar, dia tengoklah terlingkup hidup dia. Memang terbalik dia nanti. Dia rahsia kenapa manusia tadi tidak tenang, ialah terpaling insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dia daripada Allah. Barang siapa yang memalingkan hati dia daripada Allah, dia mencari jalan naas dalam hidup dia. Siapa palingkan hati dia, sebab mursyid saya, abang mursyid, dia kata, kau jangan berani-berani lupakan Allah Ta'ala. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Setiap nafas turun naik kau dengan Tuhan. Allah, Allah, Allah. Allah Ta'ala tak pernah putus memberi nikmat kepada kamu. Mengapa sebab kamu kena putus ingatan kepada Tuhan. Allah Ta'ala tak pernah memutuskan nikmat. Kalau dia terik nafas kita je habis. Terik je nafas, oksigen tak naik kat kepala, macam dah mula mengelupuk. Tuhan, sebagaimana Tuhan tak pernah memutuskan nikmat walau sesaat dengan kita, maka kita jangan berani-berani melupakan mengingati Allah Ta'ala. Ini siap dia tanya pula, habis nak zikir Tuhan tak putus-putus ke? Tuhan beri nikmat kan kau tak putus, kau Tuhan syaratkan kau tak zikir, aku tarik jamu kau, macam manusia yang tak kerti berbudi bahasa, tak kerti membalas. Kalau orang buat baik kat kita, tak kerti balas, dia kata dia ni teruk tahu lah, orang buat baik tak kerti membalas, kan? Sekarang Tuhan baik kita berapa? Setahun sekali ke Tuhan baik kita? Sebulan sekali ke Tuhan baik kita? Seminggu sekali ke? Tiap nafas, setiap nafas dalam nikmat Tuhan. Sebab tu kita disuruh mengingati dia fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamha, kelipan mata dengan Allah Ta'ala, wa nafasin, tiap-tiap nafas yang turun tu dengan dia. Kenapa pemberi nikmat kita tak boleh rangkaikan hati dengan dia? Yang orang boleh kita ingat pula, duk ingat mahbubah kekasih dia tak pasal-pasal. Ya, dengan kekasih boleh ingat, dengan Tuhan pemberi al-mun'im. Sepatutnya itu yang dia nak. Sebab itu disuruh kita ingat, jangan lupa. Ya, la tansa zikrallah, jangan kamu cuba lupakan akan Allah Ta'ala. Ya. Itu adab. Di mana orang yang lupakan Tuhan, orang tidak panggil orang yang biadab. Ya. Orang yang lupakan Tuhan tu orang biadab dengan Tuhan. Dia menerima nikmat Tuhan, nyawa dia Tuhan sambung, darah dia berjalan lancar, kan? Darah kita kalau tersekat jangan, stroke lah macam-macam, dia beku kan, jantung pula sap, macam siapa yang gerak kan tu? Sebab tembak zikir kat hati kita, tembak. Ya, zikir. Semua tu maknanya apa? Kurnia dia mana? Latih zikir tentang sampai dia boleh berzikir. Kita berzikir sampai peringkat dia boleh berzikir. Ya, sampai dia boleh berzikir. Di dalam suluk kadang-kadang Tuhan buka kan, dia boleh berzikir. Dengau, bulu roma berzikir dia dengau. Tu hasil apa? Riyadhah Mujahadah Tuhan tunjukkan kuasa besar dia lah. So kita sentiasa ma-Allah. Barang Quran dia sebut zikir dia akan kait belakang. Zikran kasira, zikir yang banyak, yang bercakap banyak. Zikir kena banyak, ingat Tuhan kena banyak. Sifat orang munafik, la yazkurunallaha illa qalilan, dia tak ingat Tuhan melainkan sedikit. Adapun kita orang beriman kena zikran kasira, ingatan lidah kita, penat lidah dalam jalan, dalam tu jalan dia Allah, Allah, Allah. Tonton kalau buat 1 jam ni, ya, test 1 jam, jangan ingat lain, confirm kat dia Allah, Allah. Perhati af'al dia, oh dia punya sentuhan hatinya lazat dia macam tu. Kalau 1 hari lagi hebat. Kalau kekal mudawamah, itu pakaian para-para aulia illa ta'ala. Ya, zikir kena banyak kan. Kalau tak ada zikir tak cerita lah.
Zikir tu qutul arwah, makanan ruh. Kalau ruh, kalau jasad tak bagi makan macam tu. Ya. Mengelupuh itu kan. Banyak resiko. Begitulah bila kurang zikir dia, resiko memang ada pada rohani dia. Orang yang kurang zikir, rohani dia akan beresiko tinggi. Berbeda nur itu ialah beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniai seorang hamba daripada segala hambanya akan suatu daripada asrar rububiyah. Asrar jam'u sir. Sir satu rahsia. Asrar mana beberapa rahsia-rahsia yang dibangsakan kepada ketuhanan yang telah dicempakkan dalam batin hati orang-orang yang telah diberikan ya pembukaan apabila mereka telah membuat persiapan isti'dad dengan menyucikan batin hati dia daripada segala benda-benda yang tidak patut, sampah-sampah kotor-kotor telah disucikan dalam batin hati dia, ya, baru dia berjalan cantik rohani dia ke hadrat Ta'ala. Kalau mursyid saya dia buat pisah lah, air dekat parit tu tak boleh berjalan lancar apabila banyak sampah kan, sampah ada macam-macam, batang getah lah, lepas tu lapis pula pelepah kelapa lah semacam. Dia air nak berjalan tak boleh, tarik aja sampah tu berdesuk dia pergi. Itulah hati kita, sampah-sampah maknawi dalam hati kita ni yang memandang pada makhluk, rasa hebat makhluk semua tu buang semua, baru dia jalan sedap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bermanis dia dengan Allah SWT, bernikmat dia dengan Tuhan. Ambillah nikmat dengan Tuhan, ya, ambillah lazat dengan Tuhan. Itu orang cerdik. Orang yang berakal dia mengambil kelazatan, kenikmatan, kemesraan, keseronokan dengan Allah. Yang tak berakal dia ambil kenikmatan, keseronokan dengan makhluk. Tuhan tak berakal lagi. Ya. Batu waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamun. Hei Daud, Allah Taala bagi petahu pada Nabi Daud. Kul, katakan lisiddiqin, bagi orang yang siddiq, jujur hatinya dengan aku. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu seronok dan gembira. Kalau kita sepanjang hidup tak dapat berseronok dengan Tuhan, orang tu gagal dalam hidup dia. Gagal. Wa bi zikri falyatanamu, dan dengan zikrullah tadi dia bernikmat, sebut nama Tuhan lebih sedap, lebih seronok dari dia menghidu bauan yang wangi, lebih hebat dari merasa makanan yang sedap, lebih hebat daripada dia meneguk air yang sangat lazat ketika dia haus, lebih daripada itu lagi. Dan ulama menyatakan lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Jima' tahu apa tuan? Tahu? Tak tahu jima'? Pergi buka kamus. Ya, 1000 kali jima' dia punya lazat makrifat dia terbuka tu, masya-Allah. Sebab tu dia dapat kelazatan ini, baru sah hati dia takkan ditawan oleh dunia, oleh nafsu. Sebab tak ada kenikmatan dia dapat puncak kenikmatan billah dengan Allah Taala. Carilah benda ni sebelum kita padam. Tahu padam? So malaikat maut sampai. Dah sampai habislah. Bernikmat dengan dia. Ya. Berlazat dengan dia. Disuruh dia. Ya, itulah nikmat paling besar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar rasa dibuka oleh arifina billah, iaitulah itmam bin musyahadah ke hadrat Allah Taala. Itu nikmat paling besar sekali. Di manusia tak nampak. Dia telah dikelirukan oleh pandangan nafsu. Ya, seolah-olah sedap tu ada pada makan, sedap pada ada apa? Pada nikmat duniawi itu kan. Itu nikmat si buta. Siapa si buta? Orang-orang kafir. Yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Tuhan misalkan dalam Quran orang kafir ni, yaqulun, mereka makan, wa yatamatta'un, mereka berseronok, kama ta'kulul an'am, macam berseronok makan binatang ternakan kaki 4. An'am ni binatang ternak kaki 4. Paling besar apa? Unta, lembu, kebau, kambing, biri, itu an'am. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala sifatkan dia berseronok macam binatang. Standard macam binatang. Bahkan orang kafir Allah Ta'ala sebutkan binatang paling ganas. Ya, inna syarrad dawab, sungguh binatang yang paling jahat yang merangkak di atas muka bumi, siapa dia? Allazina kafaru, orang kafir. Tuan-tuan tengok sekarang tu dunia sekarang. Semua yang kena hentam siapa tuan? Orang Islam. India dia bakar hidup-hidup tuan. Dia teralang lubang, dia masuk, dia tanam hidup-hidup. Kan? Kalau cuba orang Islam buat satu negara, buat macam tu je. Satu dunia heboh. Ini dia perhati. Di Syria dia lanyak orang Islam, di China dia henyaknya orang Islam.
di India, di seluruh kita tengok tuan. Ya, sebab apa tu? Ganas. Tuhan dah sebut dalam Quran, syarrad dawab, binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi, allazina kafaru. Dan orang yang kufur. Sebab apa? Dia telah diperbodohkan oleh nafsu dan syaitan. Sebab dia tak kenal Tuhan dia. Itu jadi pegangan dia gosak kotor. Ya. Dia tak tahu bahawa tindakan itu memusnahkan diri dia sendiri. Ya. Punca dia mana dalam kan? Sebab dalam dia tak ada, pertama tak ada iman. Ya. Kalau tidak ada mahabbah, itu lagi jauh lah. Iman pun dah tak ada, rosak. Allah. Bermula nur itu beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak, jalan Ta'ala. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniakan seorang hamba daripada segala hambanya akan suatu daripada asrar rububiyah, maka dilimpahkan faid. Kalau istilah Naqsyaband dia selalu guna faid ataupun fuyudat, anwar. Sengatarakan dia panggil madat. Sama lah tu. Pada bantuan-bantuan kerohanian apabila seorang tadi telah membuat persiapan, isti'dad, persiapan dia ada tuan jumpa. Apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniakan dia tadi, ya. Dicampakkan dalam limpahan atasnya daripada apa? Rahmaniyah. Keadaan Tuhan yang bersifat dengan pengasih penyayang tadi. Maka bila dia limpahkan saja, pum dicempak dia, maka sucilah hatinya daripada syirik yang khafi. Bila ada syirik khafi, manusia itu akan terhijab daripada memandang af'al Tuhan. Kalau ada syirik asghar, maka manusia itu akan terhijab daripada membetulkan niat dia kerana Allah. Kalau ada arsyikul jali, manusia itu terhijab daripada memakai iman yang sahih. Ya, kalau ada syirik jali, dia sembah berhala, batu yang diukir, kayu yang dipahat, merebakkan apa? Dia terhijab daripada iman, dia tak dapat. Kufur, syirik. Kalau dia ada syirik asghar pula, ya syirik asghar, syirik yang kecil, dia akan terdinding daripada membetulkan niat dia untuk tepat menghadap ke hadirat Tuhan. Bahawa dia buat ibadat kerana orang, supaya dipuji, riak, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam masuk. Jadi takkan dapat tepat kiblat rohani dia. Maka hasil dia ketika itu, amal dia tidak berpahala, kosong. Ya, yang sini lagi dalam ni, khafi. Syirik khafi ni kalau ada je, kita tak boleh dapat sidqut tawajuhin, sedik hati menghadap Tuhan, kita dapat. Dia rosak. Sebab apa? Dia pandang af'al dia tak pandang af'al Tuhan. Dia akan dapat tepat bila dia memandang karam dalam memandang af'al Allah Ta'ala. Ya, sebab rentak dengan apa Tuhan? Zikir kena banyak. Sebab nak memandang dalam. Bila dalam tu dah dikacau macam-macam fikir, nak menghadap Tuhan payah. Sebab tu kena tembak zikir. Dalam Iqazul Himam si Ibnu Ajibah Al-Hasani dia mengatakan pusing bahar balik. Kenapa? Banyak zikir dia kata. Tak ada zikir, tutup jalan. Kau mengajilah kitab tasawuf mana, tinggi mana, kata ambil jalan tarekat sufia, tak berzikir, no way, tutup jalan. Tak ada jalan. Mesti ambil jalan tarekat. Sebab kalau orang tak bertarekat, dia zikir ni kan macam buah durian atau macam buah-buahan ada musim. Kan? Lepas musim dia buah, lepas tu ni mangkau. Tak ada. Macam pergi haji kan, pergi haji rajin, puas macam wali ke sana, balik jadi penyamun pun dia. Nipu orang, mengakalkan orang. Ibadat bukan bermusim. Bahkan ibadat kena makin meningkat sebab kita makin dekat dengan maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Allah Ta'ala sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa yakin? Ail maut, sampai mati. Dan kena meningkat sentiasa. Manisda dan dalam hadis Rasulullah menyatakan manis tawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama je dua hari dia, semalam dengan hari ni sama je, iman dia 50%, abadan dia pun 50%, turun tidak, naik tidak, maghbun, orang tu telah ditipu, kata Rasulullah SAW. Kita nak jadi orang kena tipu, kita suka tak kalau orang tipu kita? Ya, dia katanya barang original syekh, anda cari dalam Melaka pun tak jumpa. Bayar lagi, lepas bayar kita bersepang. Kita kata celaka sungguh, dia hakal ke? Orang marah tak kena tipu. Tak ada orang paling bodoh, kalau orang tipu dia suka. Itu orang paling bodoh dia panggil. Manusia paling bodoh bila orang tipu dia suka. Maka jaga nafsu, jangan tipu kita. Kita selalu ditipu oleh nafsu. Dalil dia orang tak kena tipu, bahawa iman dia sentiasa meningkat. Walaupun orang kata satu hun pun biar dia meningkat.
Amal walau sikit biar ada. Tiap-tiap hari pastikan amal, ilmu, makrifat, pendekatan dengan Tuhan bertambah walau sikit. Kalau tak bertambah, mana kamu maghbunun. Kamu telah ditipu dan dibodoh dan dibebalkan oleh nafsu. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, itu makna kena. Jadi untuk menuju ke arah itu, jalan yang telah diijtihad dan diambil oleh para arifin, bukan ulama syariat kan, arifin, arif nabillah. Orang yang arif billah ni dia alim syariat, alim hakikat, dua-dua di jalan sekali. Ada setengah tu dia alim syariat, dia hakikat dia tak apa-apa kan. Itu ulama-ulama syariat banyak. Ya, ini arif billah ni, arifin nabillah, dia lengkap. Kerohanian dia zahir dia cantik. Mereka dah lalui dan mereka menjalani jalan tarikat sufiah. Kena ambil jalan. Kena cari jalan lah. Bangun malam-malam doa supaya tak nak buka jalan. Cari jumpa guru mursyid atau pimpin kita. Lepas tu dan Ihya kata talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan guru mursyid kemestian kata Imam Ghazali. Walau kana min akabiril ulama, walaupun dia terbesar di ulama fiqh. Alim 4 mazhab, 5 mazhab, 10 mazhab pun. Karang kitab, kata-kata kitab. Jalan sufi tak ada. No way, tak ada jalan. Dia akan kenal Tuhan hanya taraf nafsul lawamah saja. Dia nak naik mutmainah tak ada jalan. Atau nak terik itu lain. Itu telah diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Kita tengok martabat keimanan rohani. Luar lain kan. Ilmu yang kita belajar muka, ilmu mudarasah lain. Berguru, ilmu yang dia dapat ni ilmu mukasyafah, pembukaan rohani. Ya. Ini kadang-kadang dia tengok ada satu tempat kita tengok dulu tu mengajar hikam. Tanya dia ada tarekat tak ada. Patut dia banyak dibaca berpusing. Ya, dia U-turn tu situ. Ni kan U-turn tawaf. Mengaji kita hikam tentang kena ada tarekat. Kalau tak ada tarekat tak ada lah, tak ada fahamnya. Melopong dah jawab dia. Kesedap syok seni gitu. Tak ada. Macam tu je lah. Ni cakap ikhlas tuan. Kena cari. Bukan nak kempen, kena cari. Wali besar, ulama besar tu cari. Mana guru-guru tarekat sufi kita tasawuf yang tak ada tarekat tuan cari? Mana? Mana dia? Mana di kitab tasawuf, minhaj ke, ya, hikam ke, apa kitab tasawuf terbuka, semua min ahli tur. Semua orang jalan tarekat. Ada sanad rohani disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tak ada tepi jalan ni, tak ada. Semua orang bukan salang orang. Lepas tu kena ikut jalan dia. Kita mengaji kitab dia, tapi jalan ni tak nak ikut, buang masa ni. Kalau tak ambil jalan tarekat, buang masa. Ya, faham tu dah. Ya, mengaji nak beramal, bukan nak seronok. Kita mengaji nak berjalan, nak sampai ke hadrat Tuhan. Bukan nak majlis, nak penuhkan majlis, nak penuhkan program. Itu mengaji budak-budak. Mengaji nak sampai hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak buang masa ini. Habis. Kata petunjuk demikian itu kepada jalan mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami kata ulama sufi ma'asyirul arifin, jalan kita ialah mahabbah, membentuk mahabbah dengan Tuhan. Ya, maka mahabbah ni la yaslu illa ba'dal fana. Maka mahabbah yang sebenarnya takkan sampai melainkan di fana billah. Di fana betul lenyap yang lain baru dia akan dapat. Sebab tu orang yang dapat mahabbah ialah orang yang telah membuang segala kasih yang lain. Ya, kalau seorang bercinta perempuan dengan lelaki, ketiga cinta dia telah berada pump betul. Tuan ceritalah siapa cantik, dia akan kata apa? Tak ada. Yang ni lawa tak ada. Dia punya ke lawa? Itu bagi mahabbah. Ya, mahabbah tak ada. Dia je. Kita kata kau punya ni hitam, tak ada dah. Berseri dia. Kita kata hidung kemek, boleh sangkut baju dia kata, kan? Kau komen macam mana? Dah, dia tak nampak. Dia mesti nampak dia saja cantik. Itu mana orang ada mahabbah. Begitulah seorang kekasih dengan Allah Ta'ala. Dia tak akan nampak lain. Dia Allah Ta'ala. Huwallah. Mana-mana boleh pandang huwallah. Huwallah. Itu zikir dia hu. Dia main dalam. Hu mana huwallah. Dia. Ya. Kita peringkat awal pun nak nafi isbat. Teori Tuhan peringkat Allah. Teori pun nak nafi pun nak bersilat. Yang nafi isbat tu dikir bersilat baru. Tolak. Tapi. Tolak. Tapi. Tolak isbat. Nah. La ilah. Illallah. Buat nafi. Dia hu. Huwallah. Huwallah. Dia dengan Tuhan kan. Orang yang bercinta, dia tak nampak lain ni lah. Ya? Faham? Ambillah lazat percintaan dengan Allah Ta'ala. Barulah diri kita betul-betul tenang. Selagi tak dapat percintaan dengan Tuhan, hidup seorang itu kelam bin kabut. Tahu? Kelam kabut. Hara. Ya? Pusing sana, kejap pusing sini. Duit banyak, tapi perkara pening. Kan? Tak ada ketenteraman. Sebab apa? Tu
Rahsia dia tu. Tip di Quran dah beri. Dan tiadalah berkendak kepada amal, ya. Sampai peringkat mahabbah, dia tidak berkendak kepada amal. Apa maksud dia? Dia tidak berjabat berpegang pada amal, bukan tak beramal. Jangan silap faham. Ya, dia hanya berkendak kepada Ta'ala. Dia matlamat di dalam beramal bukan amal. Ada orang matlamat beramal, dia berhendakkan amal. Sebab apa? Dia orang banyak tunjuk ke orang. Itu dia nak ke amal. Hari bila dia beramal sebab dia nak Tuhan ke amal. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi. Ya. Nak bentuk tu kenalah dikhususkan dia, kan? 16 bulan insya-Allah kita buat suluk. Tuan-tuan nak masuk bolehlah. Kan? Khusus. Latih menembak, ya, karat-karat dalaman, nak dikikis supaya kita nak letakkan betul-betul pandangan rohani kita mahabbah ke hadrat Allah Taala. Situ nikmat dia akan rasa, tuan. Ya. Perjalanan suluk dia tahulah adab-adab dia, cara dia memang cantik sesuai dengan apa dia buat kat dalam kitab ni. Perjalanan yang amat hebat, ya. Suluk, nama pun suluk. Salaka yasluku suluk, mana berjalan. Kata berjalan, jam, kan, duduk. Dan tiada berkendak kepada amal, ya. Maksudnya apa? Tujuan dia beramal bukan dia nakkan diri amal, tapi dia nakkan dia. Huwallahu taala. Allah kata apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak dia. Maka dia akan buka di sini pula, iza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf. Fala tubali ma'aha wa in qala amalu. Bila seorang terbukakan makrifat sebenar dengan Allah Taala, maka jangan dia hiraukan walaupun sedikit amal. Orang ahli makrifat, dia semayang 2 rakaat aja, dan kita semayang 1000 rakaat sampai dengan dia. Dia angkat, dia takbir mi'raj rohani di kehadrat Allah Taala. Allahu akbar habis. Kita Allahu akbar, yang laut pergi ke laut, darat pergi ke darat, pejabat, komputer, duit macam-macam kali sundan. Ya, lebu semayang. Berapa tahun semayang? 10 tahun, 20 tahun semayang, 30 tahun. Kadang nak mati tuan. Nyanyi kita tuan. Allah Taala dizikri. Dirikan semayang untuk kamu ingat beradab ke aku, Tuhan kata. Yang kau Tuhan tak izinkan dalam semayang kita ingat benda lain. Khianat kita dengan Tuhan apabila kita sembahyang kita ingat benda lain. Bermakna kita mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran suruh, wa aqimis salat li zikri. Diri sembahyang untuk kamu tawajuh hati kamu dengan aku saja, Tuhan kata. Kenapa kamu masuk ke benda lain? Mana kalau kita masuk benda lain kadang melorokok dan terbagai. Baru baca iftitah tu tak kena ada raya tuan. Itulah taraf diri kita. Siapa? Ana lah, orang lain wallah. Kemudian kita nak rasa kita baik, nak rasa kita hebat. Tak payah. Ya, itu maksudnya. Ya. Dia cari jalan ta'aruf. Ya, dalam ta'aruf tu didapat mudah dan telah dipraktikkan keberhasilan dia dengan menyusuri jalan tariqah sufiyah. Dan jalan tariqah sufiyah. Dan insya-Allah Tuhan bukakan makrifat yang sebenar, kelazatan nikmat yang sebenar bila ia benar-benar dapat merasakan kesedapan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi falyafrahu wa bizikri falyatana. Kemudian iza fataha laka wijatan min ta'aruf wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal kulli